Okey. So selamat sejahtera. Okey, so kita akan teruskan perbincangan kertas trial . So hari ini kita akan buat kertas trial negeri Johor. 2022 punya soalan lah, Azan. Okey, nampak? Dan hari ini kita hanya discuss bahagian A saja. Bahagian A. So bahagian A, bahagian struktur. Bahagian struktur is a bahagian you supposed to score. Sebab dia tak pentingkan sangat elemen bahasa. As long I can see points, saya boleh nampak you punya fakta dan sebagainya, kamu akan diberi markah. Zen. So dia tak pentingkan, dia bukan macam essay. So tempat yang bukan macam essay lah kamu kena score. Nampak? Tapi kamu kena baca buku teks lah. Zen. So ada soalan dia akan tanya isi buku teks. Nampak? Ada yang dia akan tanya isu buku teks. Isu buku teks means can be anything. Buku teks punya isu atau isu semasa, all that. Dan kamu tak perlu bimbang sebab kamu belajar isu semasa dalam BM ada, dalam bahasa Inggeris pun kamu ada, dalam kertas sejarah, all that lah, a lot of things ada lah. Sebab sejarah kamu sometimes answer K but what. Okay, so bahagian A adalah bahagian yang kamu kena score. Boleh Okay, so kita start kerja kita. Okay, so you look at the paper. Okay, so soalan yang pertama lah, Azan. Soalan yang pertama. Okay, look at it. Gambar ilustrasi di bawah menunjukkan, so saya sudah tahu topik dia lah, norma masyarakat. So yang ini adalah topik apa? Form 4. So saya sudah tahu ini adalah topik Form 4. So Form 4 unit 1 lah, norma masyarakat. Nampak? Boleh Okey. Dan tempoh hari pun cikgu ada beritahu So tendensi untuk mereka tanya soalan definisi is there. So yang ini kamu kena pakai buku teks punya lah. So yang ini adalah isi buku teks. So kena ingat lah. So at least 2 markah itu you cuba dapatkan 1 markah. Kalau 1 markah means kamu boleh ingat separuh daripada definisi. Contohnya macam yang inilah. Maksud norma masyarakat. So perilaku atau tindakan yang diterima sebagai amalan. Dalam apa? Dalam sesuatu kelompok, komuniti atau budaya. So apa yang saya boleh nampak adalah macam 2 bentuk pecahan lah. So kalau 1 kamu boleh ingat lah, perilaku atau tindakan yang diterima sebagai amalan. Let's say lah kamu boleh ingat separuh. So you deserve to get 1 mark. Boleh? Dapat? Okay, itu cara dia lah. So at least try to remember. Tetapi murid yang mau score A+, then kamu kena ingat kedua-duanya. Nampak? Okay, next. Ini dia. Ini, yang ini soalan B dan soalan C itu adalah bukan isi buku teks. Dia adalah isu buku teks. Isu buku teks. Sebab dalam buku teks, isi buku teks ada dekat sini. Bahagian konsep. All this. Iaitu kamu mesti tahu maksud norma masyarakat. Nampak? Apa contoh norma masyarakat? Contoh dia ada bagi beberapa dekat sini lah. Saya boleh nampak hormati orang tua. Okay, nampak? Then after that, apa kepentingan amalan norma masyarakat? Apa kesan kalau kita abaikan norma masyarakat? And then dia adalah cerita sampai sini. Muka surat 8. Dan after this adalah semua aktiviti. Pengukuhan, all that adalah aktiviti. Mereka akan bincang isu berkaitan dengan apa yang kamu belajar lah, norma masyarakat. Okay, so you boleh nampak, ini rumah terbuka. Salah satu contoh norma masyarakat. Rumah terbuka. And then yang ini kalau kamu tengok, menghormati orang lebih tua, itu pun salah satu contoh norma masyarakat. Nampak?
So mereka tanya soalan. Jelaskan dua contoh norma masyarakat yang terdapat dalam gambar di atas. So yang ni rumah terbuka. Lepas tu you tengok dekat sini. Nampak? Okay. So dia suruh kamu jelaskan contoh. So bagi contoh. Lepas tu jelaskan. So maksudnya you can see clearly ada Roman 1, Roman 2. Lepas tu dia ada 4 markah. Maka you kena bagi fakta, kamu kena bagi huraian. Fakta, huraian. So normally saya tak panggil huraian, saya panggil huraian atau contoh. Mana-mana satulah. Nampak? Okay, amalan rumah terbuka. So let's say kalau kamu weak student, Azan, so at least try to get 4 marks lah. Boleh dapat 4 marks kalau kamu tahu amalan you tulis rumah terbuka saja dapat markah. Azan. Then yang ini menghormati orang yang lebih. So yang ini cikgu dah beritahu kamu kan. Okay. So dia ada satu peraturan lah. Azan, try to avoid. Kalau boleh memang tak mau. Jangan tulis menghormati orang lebih tua. Sebab ini mereka nanti cakap ini nilai universal. So don't want. So yang ini jangan tulis. Okey, kamu boleh gantikan dengan perkataan lain. Okey, perkataan yang cikgu nak kamu gunakan adalah menghormati dan memuliakan orang tua is the same. You tulis memuliakan orang lebih tua. And then kamu kena explain. So at least kamu boleh ingat 2 fakta, you can get 2 marks here. Nampak? Azan. Then kamu kena explain. So, amalan rumah terbuka. So, amalan ini dapat mengeratkan perpaduan antara kaum. So, saya boleh nampak pelbagai kaum here lah. Azan. Okay, nampak? Okay. Then, memuliakan orang lebih tua means, semasa perayaan semua kita mesti dapatkan restu, blessing from elderly people, right? So, you tulislah. Amalan ini penting untuk mendapatkan restu sebelum memulakan sesuatu urusan. Azan, nampak tu? Boleh Okey, dapat. So yang ini pun kamu boleh tulis memuliakan orang tua pun sudah cukup. Boleh ringkaskan. Azan. Dan kamu boleh explain macam inilah. Kalau kamu tak, yang ni kalau untuk kamu susah, so you boleh tulis macam ni. Simple one. Apa yang kamu boleh tulis adalah, saya gunakan warna lain. Okey, so kamu boleh tulis memuliakan orang tua. So tulislah watak dia orang muda mesti dapatkan restu orang tua. Cukup. Nampak? Memang sikit blessing. That's all. Cukup. Tak payah tulis panjang-panjang. Okey? Okey. Hanya untuk struktur saja, orang tulis panjang pun atau orang tulis ringkas pun, markah dia adalah serupa. Azan. So budak yang pandai, dia suka explain. Dia suka tulis panjang. Okey, kalau kamu weak, make it very short. Still you get mark sebab analytical. Tengok point saja bagi mark. Dapat? Okey? Okey. So try lah at least explain. 2 markah tak cukup, tambah. So kita nak dapatkan satu soalan itu, mesti cuba dapatkan 4 kali dengan 5 soalan. So kamu dapat 20 markah. Nampak? Boleh? Try. Okay, next. Tengok dia ada 2 perkara dekat sini. Pengaruh budaya barat. Pengaruh budaya barat dan kemajuan pesat dalam teknologi maklumat mengakibatkan norma masyarakat semakin diabaikan oleh masyarakat. So dia tanya dekat sana, huraikan kesan pengabaian norma masyarakat kepada rakyat pelbagai kaum. So yang ni berapa isi kamu nak bagi kesan? You tahu kena bagi kesan. Dia tak ada Roman dekat sini. Okay, dia tak ada Roman dekat sini. Maka kamu kena bagi kesan dan kamu kena huraikan. Huraian kena ada. So yang ini kalau kamu tengok macam ini, normally lah kawan mak kertas semua mereka beritahu, selalunya kadang-kadang diberi option, iaitu
student boleh tulis, sebab bukan salah student sebab dia tak ada Roman dekat sini. Maka some student might write satu fakta, lepas tu dia bagi huraian. Boleh. And then normally yang ni jarang, kadang-kadang kita tak nampak. Kadang-kadang student kalau dia tengok 4 markah dia akan tulis apa? Fakta, huraian. Dan fakta yang kedua dia bagi huraian. Sebab itu mereka akan bagi kita macam formula lah. Faham? Kawan beritahulah. Okey. Mungkin 1F campur 3 huraian. Atau 2 fakta campur 2 huraian. Dan mesti ada huraian. Kalau kamu bagi 4 facts, semua 4 itu kamu bagi fakta. So yang ini kalau kamu tengok, worst come to worst, apa dia akan buat adalah dia bagi you 3 betul. Yang ini 1 dia tak boleh bagi markah. Kenapa tak boleh markah? Dia kata huraikan 1 huraian pun tak ada. Faham? Tapi dalam sekolah means saya tak bagi markah, saya bagi 1 markah saja, 1 fakta saja, no huraian langsung. Atau saya bagi 2 markah. Sini tak ada huraian, sini tak ada huraian. Nampak? Zen. Tapi real exam normally lah, you bagi semua fakta means mereka boleh tolak 1 markah saja dia tak mau bagi sebab langsung tak ada 1 huraian pun. Zen. Tapi dalam sekolah of course lah, we don't give. Zen. Sebab kita nak kamu belajar either ini atau yang ni. Kita tak mau kamu belajar macam ini. Zen. Hilang 1 markah just like that. Don't want. Boleh? Okey. Yang ini adalah isi buku teks. Sebab mengabaikan norma masyarakat saja, isi buku teks. Pandai-pandai kamulah. Okey. So, abaikan. So, saya ambil yang ni lah. Hubungan sosial terjejas. Hubungan sosial means hubungan satu manusia dengan manusia lain. Terjejas. Okey? Sebab kamu tak mau pergi untuk rumah terbuka all the time sibuk. Zen, Okey, nampak. So, saya explain. Tengok macam mana cikgu explain. Okey, tengok. Menjejaskan hubungan sosial. Ini fakta dia. Dan watak dia adalah masyarakat. So, masyarakat terlalu asyik gunakan peranti teknologi maklumat. Ini bahasa dia baguslah. Okey. Dan ini menyebabkan masyarakat tidak hiraukan orang di sekeliling mereka. So, dengan ini masyarakat kurang berinteraksi dan bertegur sapa dengan jiran tetangga mereka. Zen. Bahasa so good. Zen. Okey, nampak. So, kalau kamu tak pandai means, ringkaskanlah. Apa salahnya? Kamu tak tahu ringkas meh? Okey? Ringkaskan jawapan ni. Nampak? Okey? So, cikgu ajar kamu macam mana mau ringkaskan jawapan ni lah. Okey. Tapi cikgu guna sebelah sini lah. Okey, sama saya akan kata jejaskan saja. Hubungan sosial. Hubungan antara manusia pun boleh. Okey, dan saya explain apa dia. Masyarakat watak tulis 1 kali. Masyarakat sibuk dengan gadget. Sibuk dengan gadget. Dan mereka tidak peduli orang di sebelah mereka, sekeliling atau sebelah mereka. Okey. Dan you boleh kata mereka kurang interaksi. Kamu boleh kata kurang cakap dengan jiran mereka. That's it. Kamu boleh tulis ringkas macam ini. Good student can write very good bahasa. Markah yang kamu dapat adalah sama dengan ini orang. Ini pun dapat 4 markah.
you pun akan dapat 4 markah. Sebab analytical means kita boleh nampak points kamu dan penjelasan kamu. Very simple tetapi straight to the point, memang dapat markah penuh. Azan, dia takkan penalize kamu. Azan, sebab ini bukan essay. Analytical means we can see points, we can see your elaboration, kena dapat markah. Sikit sentuh pun dapat markah. Boleh? Okay, done. So that means the first topic norma masyarakat. Nampak? Boleh? Yang ni buku teks, isi buku teks ini. Dapat? So bila kita baca, kita kena tahu topik dia dan dia buku teks ke atau tidak. Azan, Okay, nampak. Okay, now second one. Second soalan. Okay. Keratan Akbar di bawah menunjukkan kes remaja lari dari rumah. Remaja lari dari rumah. Lepas tu kita ada cara memupuk integriti keluarga. So this yang soalan ini ada 2 topik actually you boleh guna. Azan, kalau remaja buat silap, terlibat dalam gejala sosial seperti lari dari rumah, so maksudnya dia kekurangan nilai kerohanian. So nilai kerohanian topik also can. Integriti keluarga ada dekat bawah. So ada 2 topik. Bila saya baca, saya boleh lebih kurang, saya boleh guess. Azan, Okay, nampak. So kalau kamu boleh guess, maksudnya kamu good student lah. Azan, okay, tengok. Remaja lari dari rumah. Okay. Wajarkah tindakan remaja tersebut? You just straight away beritahu tidak wajar lah. Tak payah kamu nak tulis kepala soalan. Tindakan remaja tersebut adalah tidak wajar. Tindakan remaja tersebut adalah, sampai sana saya tak bagi markah. Saya hanya tengok tidak wajar. Apa yang saya nak point itu saya nampak dapat markah. Then after that you boleh nampak dia tulis tindakan remaja boleh menyebabkan imej diri dan keluarga mereka terjejas. Hati ibu bapa mereka akan hancur berkecai. Ini BM dia bagus. Dia tulis. Understand? You punya BM tak bagus. You tulis ringkas lah. Markas masih serupa juga. Understand? So apa you boleh tulis? Tidak wajar. Saya ringkaskan sikit. And after that, you beritahulah tidak wajar. Nanti imej diri dan keluarga terjejas. Okay, but at least tulis 1 kali remaja tahu, takut nanti dia tak bagi markah. Nanti imej diri remaja dan keluarga terjejas. Nampak 1 kali tulis watak remaja terjejas. Then after that, ibu bapa mereka akan kecewa atau akan berasa sangat sedih. Suka hati you lah. Nampak? Hati ibu bapa remaja hancur berkecai, kecewa, sedih. Semua sama maksud lah. You tulis simple also dapat markah. So you dapat, ini budak pun dapat 3 markah. Ini budak tulis cantik, bahasa bunga-bunga pun masih dapat benda yang sama sebab ini adalah analytical marking. Dia tak tengok sangat aspek bahasa kamu. Boleh? So 50% of moral paper depends on bahasa. Iaitu you punya essay lah. Tapi sebelah structure, no. Analytical marking, can see points, kita kena bagi markah. Azan. So bahagian A kamu kena score. Dapat? Okay. Next. Ini isu. Bincangkan punca remaja lari dari rumah. Punca. And then dia cakap bincangkan. So you bagi punca and then you bagi discuss tentang punca tersebut lah. Maksudnya penerangan ada. So markah 3. So apa saya kena buat? Saya kena bagi fakta, huraian. 2 ayat huraian. Azan. Okay. Punca remaja lari dari rumah. Jangan tulis dekat sana kurang mendapat kasih sayang ibu bapa. You tulis kurang terima kasih sayang ibu bapa. Kasih sayang is nilai. Ayat itu automatic fakta you salah.
Azan. Okay? Okay. So, cikgu bagi punca dia lah. Ibu bapa terlalu sibuk mengejar kebendaan dan kemewahan. Akibatnya, interaksi sesama anggota keluarga renggang dan remaja rasa terabai. Apabila ini berlanjutan, if this thing continues, remaja kecewa dan akan bertindak memberontak dengan melarikan diri dari rumah. Okay, good student, BM good, you write lah. Understand? Weaker student, you're not good in BM, write simple ayat lah. Understand? Markah sama bukan? Boleh? Okay, so let's say kalau saya weak student, saya write simple. So apa saya tulis? Ibu bapa sibuk cari duit. Okay, duit. Then mereka tiada masa cakap dengan anak. Okay, then anak tidak puas hati. Dan dari rumah. Apa? Maksud kamu lebih kurang serupa dekat sini. Kurang interaksi. Tiada masa cakap. Interaksi cakap benda sama. Tidak puas hati. Mereka berontak. Tidak puas hati berontak. So mereka larikan diri dari rumah. So you can make very simple ayat. Nampak tu? So saya nak effort daripada you. Good student like 5 tagur. You're okay. Basically you're okay. So you write ayat. I'm having a high expectation on you. Write good ayat. Azan. Tapi dalam 5 tagur pun mungkin ada pelajar yang lemah dalam bahasa. Then they go for alternative. Azan. Markah dia serupa. Boleh? Okay, dapat. Okay, next. Terangkan 2 cara yang boleh dilakukan untuk memupuk integriti dalam keluarga. 2 cara, very clear. Ada 2 Roman. Dan markah 4. So yang ini kamu tak boleh guna fakta, huraian. Confirm you tak boleh guna style ini sebab sudah ada Roman 2. So maksudnya yang ini kamu kena tulis fakta, huraian. Fakta, huraian. Dapat? Azan? Dapat? Okay. So now you see. Yang ini buku teks. Cara memupuk integriti keluarga semua is buku teks. Wait. I show you. Where is this? Okay. Cara. Saya ambil the first one. Memberi penghargaan. Then I take layanan adil 1. Pilih kasih, sabar, all that. I can use all this. Azan, untuk buat ayat. So ini fakta yang saya gunakan. Tapi topik ini hampir macam mana pun, mana-mana kau bantai pun dapat markah lah. Sebab dia lebih kurang sama saja. Maksud dia sama saja. Tapi jangan kata memupuk perasaan kasih sayang, perkataan ini tak boleh sebab dia nilai. Jangan buat ayat daripada nilai universal. I hope it is clear lah. Okay, so you see. Penghargaan, so saya tulislah. Memberi penghargaan kepada anggota keluarga. So hari istimewa seperti hari jadi anggota keluarga perlu diingati dan disambut bersama dengan keluarga tersayang. Ayat good. Next, beri layanan adil terhadap anggota keluarga. So ibu bapa tidak boleh pilih kasih dan sentiasa sabar dengan kerana anak-anak mereka. Azan. So ini akan pupuk integriti keluarga. Maksudnya keluarga kamu lebih strong. Make your family tie very strong. Kukuh. Intim. Hubungan intim. Boleh Okay. Kalau you are a weak student, you boleh ringkaskan ayat ini. Tak susah. So cikgu bagi ringkasan dia. Azan.
Okay, so you boleh kata tak payah beri penghargaan semua, kamu terus tulis hargai anggota keluarga. And terus beritahulah hari jadi anggota keluarga. Okay, disambut bersama. You tak tulis bersama keluarga pun orang faham lah bersama siapa, confirm keluarga lah. You tak tulis pun orang bagi you markah. Then, okay, the first stuff. And then Roman 2. Wait ah. Okay, then the Roman 2. Okay, beri layanan. Beri layanan adil. Kepada semua anggota keluarga. Okay, nampak? Then explain. Ibu bapa tidak boleh pilih kasih. Pilih kasih itself is already adil lah. Kasih boleh, tak salah. Kasih sayang saja tak boleh. Kasih, dan sabar dengan anak mereka. Dengan anak pun cukup. Zen, nampak tu. So try to make things simple lah. Inilah praktis yang kamu kena buat sebelum SPM. Zen, so kamu ada lebih kurang bulan 10, consider kamu sudah start trial paper. Zen, dan kita ada masih lagi ada 2 topik yang kita belum habis lagi. Form 5, 1 topik. Form 4 pun ada 1 topik. Cikgu belum habis. Zen, but don't worry, sebelum trial cikgu akan habiskan, tetapi I cannot wait. We just go on with trial papers yang lepas, so that sambil kita buat, kita recall balik, kita open up buku teks dan kita almost like baca buku teks. Dia 2 in 1. Azan, okay, nampak. Dapat? Okay, dah. Okay, next soalan. Gambar di bawah menunjukkan misi kemanusiaan. Bencana alam. So kalau saya tengok topik saja, saya sudah tahu ini 2 topik boleh masuk. Satu adalah topik 7, tingkatan 4, iaitu peri kemanusiaan. Ini topik 6 kan, topik 7. Okey, peri kemanusiaan. Sebab peri kemanusiaan ini kamu belajar bantu mangsa bencana alam. Bencana banjir adalah bencana alam. In fact, soalan dekat sini pun ada dia cakap bencana alam, mangsa bencana alam. Nampak? So it can be this topic. Okay? Or chapter 8 pun ada. 8 itu hak dan tanggungjawab warga negara. Dalam topik itu pun ada benda ni. Hak dan tanggungjawab warga negara kan? Okay, so you can see dear student, misi bantuan kemanusiaan, banjir, tanah runtuh. Balan, jom kita bantu mangsa banjir. Saya memang hendak ajak kamu kita kena laksanakan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia means warga negara Malaysia. Dan dia juga ada dekat sini. Isu buku teks. Misi kemanusiaan bencana, bantuan kewangan, perubatan, makanan, pakaian. Dan dia ada dekat sini. Azan, isu buku teks. So yang ini adalah 2 topik. Ada isu dan ada isi atau tidak.
Isi tak ada. Semuanya isu. Zen, ha? Okay, nampak? Boleh. Okay, the first one. Jangan tulis cerita nenek moyang. Zen, ha? Jelaskan perasaan anda sekiranya anda adalah mangsa banjir. So, jangan tulislah. Perasaan saya sekiranya saya menjadi mangsa banjir adalah. Sampai adalah, tak ada markah. So, straight away tulis sedih. Jimatkan masa kamu. Sedih. Kenapa sedih? Senang saja. Sekiranya anda. So, kerana banyak peralatan rumah saya. Saya itu adalah watak. Sekurang-kurangnya you ada mention. Kerana banyak peralatan rumah saya rosak akibat dinaiki air. Zen. Atau kamu tulis kerana banyak peralatan rumah saya rosak. Cukup. You tak tulis akibat dinaiki air pun orang faham lah. Tengok gambar ini takkan mereka tak faham. Mestilah banyak barangan rumah kamu rosak kan. Zen. Confirm lah ini kalau macam ni banjir kan. Air lah, naiki air. Kamu tak tulis pun pemeriksa faham. Dia akan bagi you markah. Sebab ini analytical. Nampak? So, make simple writing. Sedih, all that you supposed to get marks. Wajarkah? Jawab, dapat markah. So, you kena cari markah. At least 4 markah untuk setiap soalan. Boleh. Yang ni saya rasa boleh dapat 2 markah. Okay, next. Terangkan 2 tanggungjawab anda sebagai sukarelawan. Okay, terhadap mangsa bencana alam. Okay, apa tanggungjawab you? Okay, 1, saya kata menghulurkan bantuan kemanusiaan dalam bentuk tenaga fizikal. So, you bagi contohlah. Saya sertai aktiviti gotong royong bersihkan sisa dan baiki rumah mangsa bencana yang rosak. Dan saya bagi satu lagi tanggungjawab saya lah. Hulurkan sokongan psikologi dan moral. So, saya akan beri kata-kata motivasi untuk tenteramkan emosi dan pulihkan semangat mangsa bencana untuk mulakan kehidupan yang baharu. Dek. Bahasa good lah. The fellow will write. Understand? If your bahasa is not good, make it simple lah. Understand? So you make it simple. So macam mana? Okay, so cikgu bagi you contoh lah. The first one, right? Yang ni, Okay. Okay, so apa you tulis? Terus tulis saja beri. Beri bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan. Boleh Okay, then you tulislah saya, watak mesti ada saya. Tanggungjawab anda sebagai saya. So saya sertai gotong royong. Gotong royong apa? Bersihkan rumah bangsa. Cukuplah. Dan yang ini, yang kedua itu, okay, boleh ringkaskan juga. So you straight away kata beri, satu pun cukuplah, beri sokongan. Psikologi tak ada, tak apa. Beri sokongan moral is cukup. Moral support lah. Okay, moral support means explain. Saya beri kata-kata motivasi. Okay, kata-kata motivasi untuk mangsa mula hidup baharu. So make it very simple lah. Nampak?
So kamu tak payah tulis saya panjang-panjang. Biar budak yang bahasa dia bagus, biar dia tulis berjela-jela panjang-panjang. You write very simple. Sebab pemeriksa faham. Dia tengok skrip kamu, dia tahu dia you pelajar baik ke, bukan pelajar baik, buruk lah. Pelajar pandai ke, tak pandai. Azan, okay, nampak. So make it very simple. Please, make sure that you write. Kalau you tengok saja macam tengok movie means satu benda pun takkan masuk dalam kepala you. So you kena biasakan menulis. Lepas tu yang ni semua dirakam. Dan lepas tu cikgu hantar. So anytime you can on and anytime you can see jawapan dia. Azan, okay, nampak. Dapat, the only thing you cannot open this dalam phone dekat sekolah, kena tangkap pula. Sekolah tak boleh bawa handphone kan? Okay, next. Yang ini. Huraikan bentuk bantuan. Berapa bentuk bantuan tak ada sebut, tapi dia kata huraikan. So bagi satu, kamu nak bagi huraian boleh. Sebab tak ada Roman. Semua Roman. Huraian. Boleh, tak salah. Or you want to give satu fakta, huraian. Fakta kedua, huraian. Like this also can. Option kamu. Azan, nampak? Pastikan ada fakta, ada huraian. So, saya bagi dekat sini dua. Bantuan pertama adalah bantuan keperluan asas. Bantuan kedua adalah bantuan kewangan. Keperluan asas, makanan, pakaian, semua keperluan asas lah. Boleh? Okay, nampak. So, kita boleh, dekat sini tak ada watak. So, boleh kata general. Kita boleh derma, keperluan asas means kita boleh derma pakaian, makanan, pakaian dan sebagainya kepada mangsa banjir. Bantuan kewangan. So, kita boleh derma wang ringgit untuk mengurangkan beban kewangan mangsa banjir. Nampak? So, fakta huraian, fakta huraian. Atau kamu nak bagi satu fakta, lepas tu explain secara detail pun boleh. Up to you. Boleh, 4 markah sebab tak ada Roman. You can make decision this one or this one. Up to you. Kalau kamu ingat satu fakta saja, then go for huraian everything. Boleh? Dapat? Okay. Next question. Ini tengok saja kaum-kaum semua, kita sudah tahu ini topik apa? Keunikan rakyat Malaysia. Atas pun sudah tulis keunikan kaum Kadazan Dusun. Okay. Wait, sorry. Okay. Ini buku teks lah. Okay, Kadazan Dusun, buku teks. Tingkatan 4, topik 11 lah. 10 sudah. Okay, 11. Ni. So, they take this one. Bahasa, pakaian, makanan, pakaian, perayaan. Tapi ini Kadazan Dusun. Soalan dia tertanya Kadazan Dusun. Nyatakan 2 contoh perayaan makanan bagi kaum Iban di Sarawak. Kadazan is Sabah. Iban is Sarawak. So mereka tanya apa? Perayaan dan juga makanan. Boleh? Okey, nampak. Kalau dia bagi soalan ini kepada kamu, mungkin kamu tahu. Tapi kalau dia bagi Cina, Melayu, India, mungkin kamu boleh. Sebab you Semenanjung lah. Ini Sabah Sarawak punya orang, kadang-kadang you tak tahu. Kecuali dia berasal daripada ni Sabah Sarawak. Azan, okay, nampak. Dia apa? Dekat Punjabi girl mix what? You punya sekolah. Lima Mozart. Azan, she from Sarawak. Azan, okay, nampak. She supposed to know lah. But I don't know whether she knows or not. Okay, so nyatakan 2 contoh perayaan. Perayaan ada dalam buku teks. Nampak? Yang ni soalan ini, nyatakan 2 contoh perayaan dan makanan. Means dia ada 3 dalam buku teks lah. So saya tulis 3-3-nya. Ini untuk belajar purpose lah.
makanan. Okay, so perayaan kita ada gawai Dayak, gawai hantu. Tapi hantu mereka ANTU. Batu, yes, gawai batu. I don't know all this lah. Tapi semua ini dipanggil sebagai satu saja yang saya tahu adalah pesta gawai. Ini ringkasan untuk the whole tree. Sebab soalan ini ya, kalau 2 means 1 2 means 4. Mana boleh dia bagi 2 markah kan? So kalau 1 means perayaan just right there gawai. Dan makanan kamu ingat salah satu. Dia ada 3 dekat sini. Manuk pansu. Manuk pansu. Mana kita tahu? Tak tahu. Kasam ikan. Mana kita tahu? Tak tahu. Ini macam salad lah. Salai. Jangan tulis salad dah. Tapi kalau kamu tulis salad pun, saya tengok jawapan skema ikut buku ni, maka mungkin kita akan bagi markah lah. Kesian you. Especially you are a weak student means pemeriksa nak bantu you. So lebih kurang dekat-dekat mereka bagi juga markah. Okay, nampak. So yang ini buku teks. Tak baca buku teks means habis, hancur. Okay, now kepentingan. It's the same. Tak ada Roman means saya boleh bagi fakta, huraian. Atau saya nak bagi fakta, semuanya saya nak hurai secara detail pun boleh, tak salah. Okay, tapi here saya bagi formula 2 fakta dan 2 huraian. Suka hati saya lah. So yang ni buku teks. Ini pun buku teks. Kepentingan keunikan rakyat Malaysia and kepentingan mengekalkan warisan kebudayaan is the same. Warisan kebudayaan adalah unik, keunikan. Okay, so saya ambil daripada buku teks perpaduan and then saya ambil kebanggaan negara. Then saya explain. Mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia. So dengan ini rakyat Malaysia, kalau dikekalkan warisan budaya pelbagai kaum dia, so dengan ini rakyat dapat hidup bersatu padu dengan terimalah persamaan dan perbezaan pelbagai dengan terima persamaan dan perbezaan budaya pelbagai kaum. And then dia menjadi kebanggaan negara. So dengan ini rakyat dapat kekalkan identiti tersendiri negara dan tingkatkan imej negara di persada antarabangsa. This one, good student lah. So dia bagi ayat panjang. Kamu boleh ringkaskan lah benda ini. Kukuhkan perpaduan. Full stop. Then you kata rakyat Malaysia akan hidup bersatu padu. Full stop. Then jadi kebanggaan negara. So bila rakyat kekalkan identiti, imej negara kita meningkat. Something like that. So you tulis ringkas sikit, you are going to get the same marks as budak pandai tulis ayat panjang. It's the same marks, tak ada perubahan. Zen, okay, nampak. Wait, ini better cikgu type untuk kamu lah. The first one kamu kata kukuhkan perpaduan. Effects. Dapat hidup bersatu padu. Yang ini you tulislah jadi kebanggaan negara. And you explain lah. Okay. Apabila rakyat Malaysia kekalkan imej atau kekalkan identiti lah. Identiti. Atau kata budaya keluarga pun boleh. Okay, nampak?
Nampak identity, kalau the word susah you tulis sajalah budaya. Okey, okey nampak. So apabila rakyat Malaysia kekalkan identiti keluarga, maka imej negara akan meningkat. Okey, dapat. So right, simple lah. Okay, next. Tengok soalan ni. Jelaskan satu tindakan. So you have to give one tindakan and then kamu kena bagi penjelasan. So satu fakta, satu huraian atau contoh, 2 markah. Bukan bagi 2 tindakan, satu saja dia sudah sebut. Jelaskan satu. So you bagi facts, jelaskan. Sini pun sama. Bagi facts, jelaskan. Penjelasan kamu can be huraian or contoh. So situasi dia bagi ya. Jiran menjemput anda menghadiri majlis perkahwinan ahli keluarga. Apa tindakan you? Saya akan hadiri majlis tersebut. So kehadiran saya pamerkan sokongan saya terhadap jiran saya dan sekaligus mengeratkan hubungan dengan jiran saya. Azan. Boleh Okey, atau kamu ringkaskan pun boleh. Saya hadir. Saya pergi pun boleh. Pergi majlis. Okay, and then you beritahulah nanti hubungan dengan jiran. Jadi rapat. Nampak? Tapi kalau kamu tulis kehadiran saya mempamerkan rasa hormat saya. Saya pergi sebab saya hormat jiran. Tak boleh. Jiran, hormat itu adalah nilai. So don't ever do ayat dengan perkataan nilai universal. Boleh? Okay, next situasi dia bagi. Rakan anda memakai pakaian kurang sopan semasa menghadiri majlis tersebut. So apa tindakan you? Saya akan tegur rakan saya secara sopan lah. Tegur means cakap baik-baik lah. So saya menasihati rakan akan keperluan patuhi etika berpakaian ke sesuatu majlis. Nampak? So you boleh ringkaskan benda ini pun lah. So you boleh tulis saya tegur rakan saya dengan baik. Dan you beritahulah saya nasihat dia ikut berpakaian. Bila pergi atau kata bila masuk majlis. Atau bila pergi majlis. Pergi ke majlis. Apabila pergi satu majlis. Apa-apalah dari ayat kamu kita boleh faham, kita dah bagi markah. Boleh ringkaskan. Okay, student, about 5 more minutes. Straight away, ayat soalan 5, sorry. Berikut merupakan contoh logo badan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. NGO pun adalah. So ini rukun tetangga, ini jabatan kebajikan masyarakat. So ini program mereka buatlah. Something like that lah. Contoh logo Okey. Nampak? Okey, berdasarkan logo di atas nyatakan 2 program komuniti. Program komuniti semua sepatutnya your form 5 lah. Program komuniti Okey. Form 5 is unit 8. Form 5 Ni 5.
Okey. Yang ni 7, okey 8. Next lah. Okey, 8. Program community So mereka ada bagi contoh. So kita ada pembangunan pelancongan, bantuan fizikal, dan dekat sini ada bantuan kemanusiaan. Okey, kelestarian alam, aktiviti riadah, program kesihatan, dan dia ada bagi contoh. Kalau program kesihatan means like derma, darah, organ, all that. Aktiviti riadah means kita ada sukaneka community, Zen. Okey, dan kelestarian alam gotong royong, penanaman pokok, whatever this. Zen. Okey, nampak. So dekat sini saya boleh guna. Kalau jiran means normally they do gotong royong lah. Gotong royong actually kelestarian alam. Jenis program. Contoh program atau jenis program lah. Nampak tu? Dia jenis and then dia bagi contoh. Okay, so gotong royong pun boleh. So kalau saya student, saya takut tau. Maka saya tulis gotong royong, saya tahu itu adalah kelestarian alam, so saya just letak dalam kurungan in case. Kita tak tahu yang mana satu dia nak. Zen, kadang-kadang kita keliru macam itu, tulis kedua-duanya. Gotong royong atau tulis salah satu pun, you deserve to get marks. Sukaneka community adalah aktiviti riadah, menderma darah adalah program kesihatan. So dia suruh kamu bagi 2 contoh program kesihatan. Boleh? Dapat? Okey. Dan yang ini adalah jelaskan 2 kepentingan. Easy, 2 kepentingan, 2 Roman 1, Roman 2, 4 markah. So facts, huraian, contoh. Facts, huraian, contoh. Very clear. Maka saya tulislah kepentingan. Actually kepentingan ini, kalau kamu tengok betul-betul kepentingan ini, dalam buku teks lebih kurang ada benda ni. Kepentingan program community lah. Satu, dia pupus semangat patriotik, tak boleh tulis lah. Kamu kena tulis pupus semangat cinta akan negara. Atau semangat sayang kepada negara. Perpaduan ada. Membina jalinan kerjasama berterusan, all this lah, dia ada banyak perkara dekat sini. Right? Okay, so kamu boleh tulis salah satu dekat sini atau you tulis umum pun boleh. So memupuk semangat perpaduan saya ambil daripada sinilah. Boleh? And then saya explain, aktiviti rukun tetangga melibatkan penyertaan semua anggota masyarakat tanpa mengira kaum. Sebab itulah nanti bila you sedang buat gotong royong, okay, what happen is you become close. So pupuk semangat perpaduan. Sebab aktiviti rukun tetangga itu melibatkan penyertaan semua anggota masyarakat tanpa mengira kaum. Nampak? And then the second one adalah, ini lebih kepada gotong royong. Mewujudkan taman, apa kepentingan dia? Dia mewujudkan taman perumahan yang bersih dan selesa untuk kamu tinggal lah. So aktiviti gotong royong secara berkala means according to time lah. Mungkin every 3 months kita buat gotong royong atau every 6 months kita buat satu gotong royong. Azan, Okay. So aktiviti gotong royong secara berkala ini akan pastikan taman perumahan kita bebas daripada pembiakan nyamuk Aedes. Nampak? So I explain. Ini kepentingan aktiviti dia. Macam gotong royong, rukun tetangga buat. Rukun tetangga means jiran. Nampak? Dapat? Okay, dan the last soalan, yang ini 4 markah tapi tak ada Roman. Sebagai anggota masyarakat, bagaimanakah means cara anda menyokong? Ini pun buku teks. Cara melaksanakan atau cara menyokong is more or less the same. So, saya bagi point dia. Dan yang ini 4 markah. You can give 4 point lah yang berbeza daripada buku teks. Jadi sukarelawan, sokong secara tidak langsung, promosikan benda itu. You sendiri libatkan diri. Azan, dan meluangkan masa, galakkan keluarga dan juga rakan, all that. So saya akan menyertai
dan melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan oleh Taman You lah. Saya akan tampil ke depan, I come forward and I register myself. Mendaftar diri saya sebagai peserta program. Dan saya akan kongsi info program dalam media sosial saya. Letak dalam status ke whatever it is. Dengan ini saya dapat mengajar ahli keluarga saya dan juga rakan-rakan jiran yang lain untuk turut serta. Nampak? Dapat? Okey. Ini cara kamu apa orang kata bagi. Bagaimanakah cara means just give points. Points dia ada dalam buku teks. Azan, okey, dapat? Okey. Okey, done. So kita habislah. Azan, exactly lah. 1 hour kita habiskan kerja kita lah. Azan, okey, wait, let me switch off recording dia. Okay, stop recording,